Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 1.3a pada muka surat 28. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Tuliskan setiap ubahan bergabung berikut dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Soalan A. W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V dan secara songsang dengan kuasa 2X. Ini melibatkan gabungan dua jenis ubahan, iaitu yang pertama, W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V. Yang kedua, W berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Kita gabungkan kedua-dua ini akan membentuk ubahan bergabung seperti ini, iaitu W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V dan secara songsang dengan X kuasa 2. Kemudian kita anggap kita buang simbol perkadaran ini dan ganti masuk dengan simbol sama dengan dan K. Akan dapat bentuk persamaan ini. Soalan B. F berubah secara langsung dengan G dan H kuasa 3 dan secara songsang dengan punca kuasa 2T. Bahagian pertama adalah F berubah secara langsung dengan G dan H kuasa 3. Hubungan yang kedua pula adalah F berubah secara songsang dengan punca kuasa 2T. Kedua-dua ini digabungkan menjadi begini, iaitu F berubah secara langsung dengan G dan H kuasa 3 tetapi secara songsang dengan punca kuasa 2T. Kemudian ini adalah bentuk persamaannya. Soalan C. Pecutan bagi sebuah objek A berubah secara langsung dengan jarak yang dilalui J dan secara songsang dengan kuasa 2 masa yang diambil T oleh objek itu. Hubungan pertama yang boleh kita dapat dari soalan ini adalah A berubah secara langsung dengan J. Hubungan yang kedua adalah A berubah secara songsang dengan T kuasa 2. Kedua-dua hubungan ini bergabung menjadi ubahan bergabung seperti ini, iaitu A berubah secara langsung dengan J dan secara songsang dengan kuasa 2T. Kemudian ini adalah bentuk persamaan terlibat. Soalan 2. Masa yang digunakan T jam untuk menyusun kerusi di dewan berubah secara langsung dengan bilangan kerusi si buah dan secara songsang dengan bilangan pekerja yang terlibat P orang. Diberi bahawa 5 orang pekerja menggunakan masa 2 jam untuk menyusun 1000 buah kerusi. Ungkapkan T dalam sebutan C dan P. Maksudnya soalan minta kita bentukkan persamaannya. Jadi ini adalah bentuk hubungan ubahan yang terlibat di mana T adalah berubah secara langsung dengan C dan secara songsang dengan P. Kita tuliskan bentuk persamaannya seperti ini. Ini adalah kumpulan nilai P, T dan C yang diberikan dalam soalan. Kita gantikan ke dalam persamaan tadi. Akan dapat bahagian ini. Kemudian kita pindahkan 5 ke sebelah menjadi hasil darab, 1000 ke sebelah menjadi hasil bahagi, iaitu seperti ini. Dan nilai K adalah sama dengan 1/100. Kita gantikan nilai K ini ke dalam rumus tadi, iaitu T akan sama dengan 1/100 darab dengan C/P. Akan membentuk jawapan T sama dengan C/100P. Soalan 3. Diberi M berubah secara langsung dengan kuasa 2N dan secara songsang dengan P. Jika M sama dengan 4.8, apabila N sama dengan 6 dan P sama dengan 1.5, hitung A, nilai P apabila M sama dengan 4.8 dan N sama dengan 2.4. Ini adalah hubungan ubahan yang dinyatakan dalam soalan. Kita tuliskan bentuk persamaannya, kemudian kita gantikan nilai-nilai M, N, P yang diberikan dalam soalan ke dalam persamaan ini. Kita akan dapat bahagian ini. Kemudian kita pindahkan 1.5 ke sebelah menjadi hasil darab, 6 kuasa 2 ke sebelah menjadi hasil bahagi seperti ini. Dan jawapan K adalah 1/5. Nilai K ini diganti balik ke dalam rumus atau persamaan di atas tadi, iaitu M adalah sama dengan 1/5 darab dengan N kuasa 2 per P. Akan membentuk persamaan baharu M sama dengan N kuasa 2 per 5P. Seterusnya kita akan jawab soalan A menggunakan persamaan yang kita dapat tadi, iaitu apabila M sama dengan 4.8, N sama dengan 2.4, kita ganti masuk ke dalam persamaan ini,
akan dapat bahagian seperti ini. Kemudian pindahkan P ke sebelah, sifar 0.8 ke bawah. Akan membentuk bahagian seperti ini dan nilai P adalah sama dengan 1.44. Sebenarnya soalan ini boleh dijawab menggunakan kaedah kedua, iaitu konsep pekedaran yang lebih cepat. Ini adalah kumpulan nilai MNP yang pertama yang diberikan dalam soalan. Kita label sebagai M1, N1 dan P1. Kemudian kumpulan nilai yang kedua kita label sebagai M2, N2 dan P2. Hubungan ubahan tadi adalah M berubah secara langsung dengan N kuasa 2 dan secara songsang dengan P. Maksudnya, kita ambil M darab dengan P, kemudian bahagi dengan N kuasa 2. Jadi, kita boleh bentuk persamaan seperti ini. Kemudian, kita ganti masuk nilai-nilai yang sepadan. Seterusnya, kita buat kaedah darab silang. Akan dapat bahagian seperti ini, di mana P adalah bersamaan dengan 1.44. Soalan B. Hitung nilai N apabila M sama dengan 19 dan P sama dengan 38. Jadi kita boleh gunakan rumus baharu yang telah kita dapat sebelum A tadi. Ganti masuk nilai M dan P ke dalam persamaan tersebut, akan dapat bahagian ini. Pindahkan bahagian penyebut ini ke sebelah menjadi hasil darab, maka kita akan dapat N kuasa 2 sama dengan 361. Seterusnya kita punca kuasa 2 kan ke dua-dua belah ini, di mana N akan sama dengan 19. Kita boleh juga gunakan kaedah konsep pekadaran, di mana ini adalah kumpulan nilai pertama yang diberikan. Kemudian ini adalah kumpulan nilai MNP kedua. Ini adalah persamaan yang telah kita bentuk di soalan A tadi. Kita ganti masuk nilai-nilai yang sepadan. Kemudian kita gunakan kaedah darab silang. Akan dapat bahagian ini, di mana N kuasa 2 akan sama dengan 361. Seterusnya kita punca kuasa 2 kan ke dua-dua belah ini, akan dapat jawapan N sama dengan 19. Soalan 4. Jadual di sebelah menunjukkan perubahan 3 kuantiti T, E dan F. Diberi T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2E dan kuasa 3F. Hitung nilai A dan nilai B. Ini adalah hubungan ubahan yang kita dapat dari soalan. Kita tuliskan bentuk persamaannya. Seterusnya, dengan merujuk kepada nilai dalam jadual, kita ambil nilai pada lajur pertama, iaitu T sama dengan 5, E sama dengan 1.44, F sama dengan 2, untuk ganti ke dalam rumus persamaan di atas tadi. Seterusnya, kita pindahkan bahagian penyebut ke sebelah menjadi hasil darab, seperti ini, dan K adalah sama dengan 48. Kita gantikan nilai K ini ke dalam rumus di atas tadi, akan membentuk persamaan baharu, iaitu T sama dengan 48 per punca kuasa 2E, F kuasa 3. Seterusnya, bolehlah kita jawab soalan yang diminta, iaitu dengan merujuk jadual, nilai pada lajur yang kedua, iaitu T sama dengan A, E sama dengan 36, F sama dengan 0.4, diganti masuk ke dalam rumus baharu tadi, dan jawapan A adalah sama dengan 125. Dengan merujuk kepada jadual, iaitu nilai-nilai pada lajur yang ketiga. Kita jawab soalan ini menggunakan cara yang sama tadi, iaitu kita gantikan nilai T, E, F itu ke dalam rumus baharu tadi, akan membentuk bahagian ini. Kemudian pindahkan punca kuasa 2B ke sebelah, 0.256 ke bawah sini, akan dapat bahagian ini. Dan punca kuasa 2B adalah sama dengan 1.5. Seterusnya kita kuasa 2 kan ke dua-dua belah, akan menghasilkan jawapan B sama dengan 2.25. Soalan 4 tadi boleh dijawab dengan menggunakan konsep pekadaran juga, di mana ini adalah kumpulan nilai T, E, F pertama yang kita gunakan. Kemudian ini adalah kumpulan nilai T, E, F kedua yang kita pilih. Hubungan yang diberikan tadi adalah T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2E dan kuasa 3F. Ini bermaksud kita darabkan T dengan punca kuasa 2E dan F kuasa 3 akan dapat membentuk persamaan seperti ini. Kemudian kita gantikan nilai-nilai yang sepadan, pindahkan bahagian ini ke sebelah menjadi hasil bahagi seperti ini, dan nilai A adalah sama dengan 125. Dengan cara yang sama, kita pilih kumpulan nilai yang pertama dari jadual tersebut. Kemudian ini adalah kumpulan nilai T, E, F yang kedua. Kita ganti ke dalam rumus yang kita dapat tadi. Kemudian pindahkan kedua-dua nilai ini ke sebelah menjadi hasil bahagi seperti ini. Maka punca kuasa 2B akan sama dengan 1.5.
Seterusnya kita kuasa duakan kedua-dua belah. Jawapan B adalah sama dengan 2.25. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.